Terima kasih Datuk Tuan Yang Dipertua. Datuk Tuan Yang Dipertua, saya mengalu-alukan dan menyambut baik penambahbaikan yang telah dibuat atas pindahan rang undang-undang kali ini, khususnya dari segi penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan kes-kes insolvensi. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, sekarang ni kita menjalankan perbahasan peringkat dasar. Saya ingin menarik perhatian Dewan Mulia ini berkenaan dengan semangat dan falsafah yang terkandung atau tersirat di belakang RUU kali ini. Semalam apabila Yang Berhormat Menteri membentangkan rang undang-undang ini, beliau ada menekankan bahawa pentingnya untuk kita memberi peluang kedua untuk keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan muflis ni. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, bagi saya mungkin ada satu perkara yang lagi penting selain daripada memberi peluang kali kedua, iaitu kita perlu memberikan kesedaran bagaimana kepentingannya pengurusan kewangan, terutamanya pengurusan kewangan keluarga. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya masih ingat lagi, sejak kecil lagi, nenek saya akan mengingatkan saya, sekiranya gaji saya RM1 satu hari, saya tak boleh membelanjakan ke semua RM1 itu dan perlu kurang-kurangnya menyimpan 20 sen daripada RM1 itu. Tapi saya lihat ekoran daripada peralihan zaman dan perubahan norma masyarakat, sikap dan kesedaran ini seolah-olah terhakis dalam masyarakat kita. Dan masyarakat kita dah biasa dengan amalan mendapatkan pinjaman atau hutang untuk meneruskan kehidupan mereka. Yang berhormat Datuk Speaker, keadaan ini sebenarnya agak membimbangkan. Dan di sekolah, di masyarakat kita, pengajaran, pengetahuan tentang pengurusan kewangan ini seolah-olah tidak wujud. Kalau ada dalam mata pelajaran kemahiran hidup pun, adalah prinsip-prinsip atau cara-cara perakaunan yang begitu asas saja. Ini tiada kaitan langsung ataupun kalau ada pun sangat sedikit berkenaan dengan pengurusan kewangan, terutamanya pengurusan kewangan keluarga. Saya bagi satu contoh. Saya ada kawan-kawan yang suka meminjam wang daripada saya. Ya. Mereka kata gaji dah rendah sangat. Tetapi saya perlihatkan bagaimana cara hidup mereka. Mereka meminjam wang tetapi mereka membelanja mewah. Mereka sanggup makan di restoran-restoran franchise yang begitu mahal, makan McDonald's satu set RM20. Sedangkan saya yang dianggap ada kemampuan untuk memberi pinjaman kepada mereka pun kadang-kala dalam sebulan pun tidak sekali makan di McDonald's. Ini telah menunjukkan bagaimana kesedaran dan cara mengurus kewangan keluarga. Yang berhormat Tuan Speaker, maka saya lihat untuk memberi peluang kedua ni, sekiranya dia tidak datang bersama dengan kesedaran dan pendidikan pengurusan kewangan yang berkesan, seolah-olah peluang kedua ni akan menemui jalan buntu juga. Ini akan menggagalkan niat murni kerajaan untuk memberikan peluang kedua dan membangun semula kewangan sesebuah keluarga itu. Yang berhormat Datuk Speaker, ini bukan saja tentang mendapatkan pinjaman untuk perbelanjaan kewangan. Dan sekiranya kerajaan terlalu mudah untuk memberikan pelepasan secara automatik kepada bankrupt ini, ianya seolah-olah memberikan satu
mesej yang silap di mana peminjam boleh sewenang-wenangnya membuat pinjaman tanpa melihat kepada kemampuan membayar balik. Dan pada masa yang sama telah menggalakkan budaya membelanja. Maka saya harap pihak kerajaan mengambil berat berkenaan perkara ini. Saya tidak ada masalah sekiranya ada kes-kes tersendiri yang terkecuali seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Muar tadi, di mana betul ada juga kes yang benar, mereka hanya kesilapan yang kecil, perkara itu boleh diberikan fleksibiliti. Tapi secara umumnya, kita perlu menanam dan menyemai kesedaran pengurusan kewangan di kalangan masyarakat supaya negara kita pada rate kredit yang tinggi. Yang Berhormat Datuk Speaker, Menteri Belia dan Sukan telah menyatakan bahawa kebangkrapan merupakan masalah sosial utama. Izin saya mencelah. Terima kasih Bakri. Yang Berhormat Timbalan Speaker, Bakri ada menyebut tadi tentang kuasa Ketua Pengarah Insolvensi yang begitu luas. Dan saya merujuk kepada fasa 9 berkaitan Seksyen 33C Akta 360 ini, iaitu Akta ataupun orang undang pindaan bagi Akta Induk. Dan saya lebih suka bagi menyebut perkataan muflis berbanding dengan bankrupt. Dan saya rasa muflis masih lagi kita dalam perkataan bahasa Malaysia yang masih lagi boleh kita gunakan. Berbalik kepada, terima kasih Bakri, berbalik kepada hujahan Bakri tadi berkaitan dengan kuasa Ketua Pengarah Insolvensi. Jelas daripada cadangan pindaan ini, ia memberikan satu kuasa yang begitu luas sebenarnya kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Jadi kita mesti ingatan Raja Azlan Shah, almarhum Raja Azlan Shah, Hakim Mahkamah Agung dulu, bahawa every legal power must have legal limit, dengan izin. Jadi oleh kerana itu perlunya ada mungkin sedikit panduan kepada Ketua Pengarah Insolvensi ini. Kerana saya yakin bahawa jika kita melihat konteks pindaan ini, ianya akan mengurangkan juga kes yang melibatkan muflis ini dibawa sampai ke tahap perbicaraan. Namun begitu, saya ingin menyentuh juga Yang Berhormat Timbalan Speaker berkaitan dengan pindaan Seksyen 33C ini, agar Ketua Pengarah Insolvensi yang mempunyai kuasa yang begitu luas bagi memberikan pelepasan automatik ini, agar notifikasi terhadap keputusan Ketua Pengarah ini dimaklumkan kepada semua pihak yang terkait dengan isu muflis ini. Ialah di segi atas kertasnya pindaan undang-undang ini nampak ringkas dan memberi kuasa yang begitu mutlak kepada Ketua Pengarah Insolvensi, tetapi di segi pelaksanaannya, contohnya tuan-tuan Timbalan Speaker, contohnya jikalau ianya telah di-discharge, pelepasan telah diberikan kepada mereka yang muflis ini, wajar juga Ketua Pengarah Insolvensi memaklumkan kepada agensi-agensi yang terlibat ini. Bagi contohnya immigration, agensi-agensi di bawah SIKRIS dan SITOS. Dan kita lihat banyak kadang-kala orang mereka telah membayar hutang mereka, bayar apa yang telah mereka terhutang kepada agensi-agensi ini, mereka ni dihalang semasa mereka ingin mengerjakan umrah, mengerjakan haji di laluan-laluan ataupun kita punya di airport, lapangan terbang kita. Jadi ini sebenarnya suatu mungkin analogi yang saya pakai supaya kita ada pelepasan automatik dalam pada masa sama ada tugasan, ada obligasi di pihak Ketua Pengarah Insolvensi ini untuk memberikan notifikasi yang automatik juga, koordinasikan kepada agensi-agensi yang terkait dengan penghakiman ataupun dengan keputusan-keputusan ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilar, dan saya harap saya masukkan sebagai ucapan beliau dalam sebahagian ucapan saya. Dan saya tambah sedikit berkenaan apa isu yang dibangkitkan oleh Kuala Pilar tadi, di mana sebenarnya saya ada pengalaman peribadi. Datang seorang pengundi, dia kata dia sedar mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Insolvensi dan membayar mengikut jadual setiap bulan
selama 5 tahun. Dan mengikut undang-undang dia ada, beliau berhak untuk memohon pelepasan. Tetapi beberapa kali permohonan tidak dibenarkan. Maka beliau minta supaya saya campur tangan dan memberi tekanan kepada jabatan supaya pelepasan diberikan. Apabila saya meniti kes beliau, saya mendapati bahawa hutang yang beliau tanggung adalah Sila gulung. ya sedikit latar belakang. Hutang yang beliau tanggung adalah RM400,000. Bayaran setiap bulan RM200 selama 5 tahun. Mana 60 bulan hanya RM12,000. Tak sampai 5% daripada jumlah hutangnya, tetapi beliau kata beliau layak untuk dilepaskan. Adakah ini adil kepada pemiutang? Maka saya berharap perkara ini perlu kita telitikan supaya kita tidak memberikan satu imej dan gambaran yang silap kepada masyarakat secara awam, supaya kita memberikan kesedaran kepada Saat yang berhormat. kepada masyarakat. Dan dalam konteks ini saya ingin meminta penjelasan daripada pihak kementerian mengenai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan disiplin kewangan dalam kalangan orang ramai, dan juga apakah hasil daripada inisiatif yang telah dijalankan. Sekian, terima kasih.